Filem The Hunger Games ini telah diterbitkan pada tahun 2012 yang lalu. Filem yang berdurasi 136 minit ini mengisahkan tentang suatu tradisi yang diadakan oleh kerajaan terhadap penduduk-penduduknya. Seorang lelaki dan seorang perempuan dalam lingkungan umur 12 ke 18 tahun akan terpilih untuk mewakili daerah masing-masing ke suatu acara. Peserta-peserta yang terpilih ini akan dibawa ke ibu kota untuk melakukan latihan sebelum mereka dihantar ke suatu arena pada tarikh yang ditetapkan. Mereka perlu saling bunuh-berbunuhan antara satu sama lain sehingga seorang sahaja yang tinggal, dan dia akan dinobatkan sebagai pemenang dan akan dihantar pulang ke daerahnya. Assalamualaikum, saya Armah Hazman bin Azizan, saya daripada kumpulan 5. Kapitalisme secara umumnya ialah satu sistem ekonomi yang bermaklumatkan keuntungan dan kerajaan tidak memainkan peranan utama. Hal ini demikian kerana individu tersebut boleh membuat urusan jual beli tanpa mendapatkan kelulusan daripada kerajaan, dan sistem ini dipanggil sistem free market. Dan sistem kapitalisme ni sering dikritik kerana yang kaya akan menjadi lebih kaya, golongan kapitalis, dan yang miskin akan menjadi miskin kerana mereka ni hanya pekerja buruh dan sebagainya. Sistem kapitalisme ni jauh berbeza berbanding sosialisme kerana sosialisme lebih kepada meraih keuntungan dan mengungsi keuntungan sesama rakyat. Kapitalisme dan menurut Adam Smith ialah seorang tokoh kapitalis. Dia digelar the father of capitalism. Dia mengkritik sistem mercantilism yang dianggap kurang mendukung ekonomi masyarakat, kerana Adam Smith percaya yang sistem kapitalism ni ialah satu sistem yang penting untuk sesebuah negara itu maju, kerana dia menurut beliau gerakan produksi harus bergerak sesuai konsep MCM ataupun modal commodity money, di mana duit itu akan sentiasa rolling, dan di mana keuntungan akan dibuat dan duit keuntungan tersebut akan diguna semula untuk menjadi modal dan dilaburkan untuk meraih lebih keuntungan. Dan perkara ini hanya boleh dilakukan dengan senang apabila tidak ada campur aduk urusan kerajaan. Dan Adam Smith juga memandang bahawa pasar harus memiliki laissez-faire ataupun kebebasan daripada intervensi pemerintah, sehingga pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Hari ini saya akan menerangkan definisi kapitalisme berdasarkan filem The Hunger Games. Okey, apakah itu kapitalisme? Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada individu atau sektor swasta untuk memainkan peranan aktif dalam kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, saya memulakan sebuah perniagaan. Di tarikh untuk saya memulakan perniagaan, harga produk yang ingin saya jual, dan cara untuk saya mendapatkan keuntungan daripada perniagaan tersebut. Semuanya terpulang pada saya kerana saya merupakan pemilik perniagaan tersebut, di mana saya mempunyai kuasa penuh terhadap perniagaan tersebut. Itu contoh lain. Mereka contoh di dalam filem ini iaitu The Hunger Games. Perjuangan dan penentangan kelas-kelas antara pemilik modal dan pekerja oleh kapital yang menginginkan seluruh daerah untuk mengikut peraturan yang ditetapkan oleh mereka dengan niat untuk memiliki kuasa penuh. Contohnya, jika anda tonton filem ini, anda akan tahu bahawa penduduk kapital hidup dalam keadaan senang-senang, mewah, tiada ancaman kelaparan, penindasan, manakala penduduk di daerah-daerah mengalami ancaman kelaparan, penindasan dan sebagainya. Menurut ahli falsafah Jerman, Karl Marx, gambarnya sudah saya paparkan di slide. Menurut beliau, sejarah manusia ialah sejarah perjuangan
kelas di mana golongan yang tinggi yang mempunyai kelas yang tinggi akan selalu menindas golongan yang rendah. Even sekarang pun masih berlaku. Kita melihat sesiapa saja yang mempunyai harta dan wang yang banyak akan menguasai ekonomi dan dunia. Jadi, seterusnya kita akan membincangkan tentang faktor kapitalisme di dalam The Hunger Game. Yang pertama sekali adalah faktor ekonomi. Pertama sekali adalah rakyat tiada hak kebebasan. Berdasarkan filem The Hunger Game ini, terdapat satu negara iaitu Ibu Negara Panem. Ibu Negara Panem ini tidak membenarkan individu memilih tempat tinggal dan tempat bekerja. Malah, mereka juga turut dieksploitasi oleh kerajaan mereka sendiri. Segala sesuatu di daerah ini dijalankan oleh monopoli pemerintah yang disokong oleh sesiapa sahaja. Jadi, rakyat-rakyat di sini tidak dapat hak kebebasan mereka kerana golongan kapitalisme ini telah mengambil semua hak mereka. Jadi ini kerana terdapat perbezaan di antara kapital dan semua daerah dianggap simbol kapitalisme di mana yang kaya akan terus bertambah kaya dan yang miskin akan tetap miskin. Kerajaan Panem yang tinggal di kapital lebih mudah mengendalikan dan memerintah semua penduduk di luar bandar. Jadi yang kedua adalah merupakan faktor politik. Contohnya seperti sistem pemerintahan yang tidak efektif. Seperti yang kita tahu, kekuatan politik dan ekonomi berada di tangan pemerintah negara. Berdasarkan filem ini, Presiden Snow merupakan pemerintah bagi negara Panem. Kapitalisme yang berlaku adalah disebabkan kelemahan pihak pemerintahan sendiri dalam menjalankan kebajikan rakyat. Malah, beliau sendiri membuatkan rakyat-rakyatnya bertarung antara negeri untuk membunuh sesama sendiri di dalam pertarungan Happy Hunger Games. Hai, saya Dr. Kabin Razam. Saya akan memberitakan tentang kesan kapitalisme. Elemen kapitalisme dilakukan atas hak kebebasan menggunakan harta atau kuasa mereka untuk menyebarluaskan kuasa mereka yang sedia ada. Antara kesan negatif yang dapat dilihat di dalam movie Hunger Games jika suatu negara menggunakan ideologi kapitalisme adalah rakyat tidak akan mendapat keadilan yang sewajarnya. Buktinya, ekonomi dan infrastruktur di ibu kota mereka yang diberi nama Panem sangatlah maju dan berkembang pesat. Manakala di daerah lain, khususnya di Distrik 12, keadaan ekonomi dan infrastruktur mereka jauh ketinggalan zaman dan mundur. Kesan lain adalah akan berlakunya pemberontakan. Di dalam movie ini, 24 orang telah terpilih dan ditempatkan di satu arena yang diberi nama Capitol. Di arena ini dipenuhi dengan CCTV canggih dan 24 orang ini diharuskan saling membunuh dan pertandingan ini ditayangkan secara langsung di televisyen dalam konsep reality show. Dipendekkan cerita, Rui merupakan wakil daripada Distrik 11 telah terkorban dalam permainan ini. Apa yang berlaku, ayah beliau tidak berpuas hati dengan kematian anaknya, terus melakukan pemberontakan. Keadaan ini boleh merosakkan sektor ekonomi di sebuah negara dan juga boleh menjejaskan keamanan satu negara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya kita akan membincangkan cara untuk mengatasi kapitalisme. Ada satu cara yang kita boleh nampak dalam filem ni, kita tak boleh percaya bulat-bulat dan mengikut arahan mereka yang mengkiri janji. Peter dan Katniss telah diberitahu bahawa distrik terakhir yang memenangi pertandingan tersebut akan diberikan anugerah dan mereka telah berjaya untuk menumpaskan semua pihak lawan. Namun pada saat akhir pihak Capitol telah menukar arahan tersebut di mana hanya satu sahaja yang dapat anugerah dan seorang lagi kena mengalah dan perlu dibunuh. Ini membuatkan mereka marah dan Katniss telah membuat keputusan bahawa mereka berdua akan makan beri beracun kerana Katniss yakin bahawa pihak Capitol tidak akan membiarkan pertandingan itu berakhir tanpa pemenang. Tanpa melengahkan masa, saya akan sertakan adegan-adegan di dalam filem ini yang menunjukkan bahawa terdapatnya unsur-unsur kapitalisme di dalam filem ini. District 12, where Katniss was born and raised, is portrayed to be a very dark and impoverished town. People are suffering from lack of food and harsh labor. Above all, they do not have freedom and live under constant fear. Kapitalisme melahirkan masyarakat yang tidak seimbang. Adegan sebentar tadi menunjukkan bahawa penduduk di Distrik 12 menghadapi ancaman kehidupan.
Mereka kekurangan bekalan makanan dan keselamatan mereka tidak terjamin 100%. Tidak seperti penduduk-penduduk yang berada di ibu kota. Mereka hidup kaya raya dan mewah dan mereka bebas daripada sebarang ancaman. Hal ini menunjukkan bahawa kapitalisme akan mewujudkan jurang taraf hidup antara masyarakat. Why do you think we have a winner? What do you mean? I mean, why do we have a winner? I mean, if we just wanted to intimidate the districts, why not round up 24 of them at random and execute them all at once? Be a lot faster. Adegan sebentar tadi memaparkan Presiden Snow, iaitu seorang pemerintah yang tidak kisah akan kebajikan rakyatnya. Beliau menyatakan kepada pembantunya, kenapa mereka harus mempunyai seorang pemenang, sedangkan mereka boleh sahaja membunuh kesemua peserta dalam satu masa dan tidak mengikut peraturan asal di mana seorang peserta yang tinggal akan dinombatkan sebagai pemenang. Dengan cara membunuh kesemua peserta akan menjadikan rakyat lebih takut dan akan patuh kepada kerajaan. Hal ini menunjukkan bahawa kapitalisme akan menjadikan seseorang pemerintah itu inginkan kekuasaan penuh ke atas sesuatu masyarakat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas menunjukkan bahawa filem The Hunger Games ini mengandungi unsur kapitalismenya yang tersendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.